atas limpahan kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita berdatangi rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk kita mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyambung pelajaran sirah Nabawiyah. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan peperangan Uhud, di mana secara ringkasnya apa yang kita lalu minggu lepas, bahawa di antaranya adalah bahawasanya setelah pasukan muslimin tinggal 700 orang kerana pulangnya kaum munafik, timbul di antara puak Bani Harisah dan puak Bani Salamah sedikit perselisihan sama ada Abdullah bin Ubay itu lebih baik dibunuh atau dibiarkan sahaja. Sehingga turun firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-88 yang menegur mereka dengan mengingatkan bahawa mereka yang telah disesatkan Allah, maka tiada sesiapa yang boleh memberi mereka petunjuk. Subhanallah, jadi telah kita lalu bahawasanya apabila Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik ini pulang dalam perjalanan dari menuju ke Uhud, dia dipulang bersama dengan kaumnya 300 orang. Total 300 orang. Maka di antara orang-orang Ansar, Bani Harisah dan Bani Salamah, mereka ini ada sedikit perselisihan. Bani Harisah mengatakan lebih baik kita bunuh saja, kerana mereka ini terang-terang menunjukkan sifat munafik mereka, bermakna mereka ini berpura-pura masuk Islam. Bani Salamah mengatakan kita biarkan saja. Subhanallah, perselisihan mereka ini menyebabkan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 88. Subhanallah, di mana dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahawasanya orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah, siapa yang telah Allah jadikan mereka itu orang yang sesat, maka tiada siapa yang boleh membawa mereka ke jalan yang benar, kerana semuanya itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pasukan muslimin melalui daerah Bani Harisah hingga masuk ke kawasan milik Al-Marba' bin Qais Al-Harisi, seorang yang buta lagi munafik. Dia ingin melempari baginda dengan tanah sehingga para sahabat ingin membunuhnya, namun dilarang oleh baginda, kerana baginda mengatakan bahawa orang ini buta matanya dan hatinya. So dia ni Al-Marba' bin Qais Al-Harisi ini, dia juga adalah di antara orang-orang munafik. Tapi dia lagi teruk ni, pasal dia dah buta. Subhanallah, masih lagi memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tu telah mengucapkan 2 kalimah syahadat. Subhanallah. Baik. Perjalanan pasukan kaum muslimin terus dilanjutkan sehingga tibalah pasukan kaum muslimin di suatu tempat di bawah kaki gunung Uhud. Posisi pasukan kaum muslimin membelakangkan gunung Uhud dan menghadap ke arah Mekah, iaitu arah tempat musuh. Kaum musyrikin berada bertentangan dengan kaum muslimin. Pasukan berkuda sebelah kanan mereka, yakni pihak musuh, dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang belum masuk Islam ketika itu. Di sebelah kiri dipimpin oleh Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, dan barisan tengah dipimpin oleh Sayyidina Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi semua ni belum masuk Islam ketika peperangan Uhud ini berlaku. Subhanallah. Sebelah kanan pasukan kaum muslimin pula diserahkan kepada Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebelah kiri diserahkan kepada Sayyidina Munzir bin Amr, sedangkan bendera Islam dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini termasuk daripada kaum Bani Abdullah. Dan pihak kaum musyrikin pula yang memegang bendera mereka adalah daripada kaum Bani Abdullah juga. So sama-sama. Subhanallah. Dan kalau kita melihat, kalau kita singkap kembali waktu peristiwa hijrah, di mana Nabi SAW apabila berangkat daripada Kubah menuju ke kota Madinah sendiri, Nabi SAW ditahan oleh kaum kuat Nabi
daripada Bani Abdul Dar. Siapa ni Bani Abdul Dar ini? Kaum sebelah ibunya Abu Muttalib. So ada hubungan dengan Nabi SAW. Sampai yang tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang juga termasuk daripada kaum Bani Abdul Dar juga. Subhanallah. Baik. Jadi bendera Islam dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian baginda melantik Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pasukan pemanah seramai 50 orang yang diletakkan di atas bukit yang kecil. Baginda berpesan kepada mereka yang secara ringkasnya untuk para pemanah itu tidak meninggalkan bukit itu walau apapun yang terjadi, sehinggalah baginda menghantar utusan untuk mereka turun. Jadi Nabi SAW susun tentera pasukan kaum muslimin di tempat Uhud ini, tempat yang very strategik, di mana kita sedia maklum bahawasanya pasukan muslimin ini menghadap ke arah musuh dan matahari terbit di belakang kaum muslimin. Bermakna akan memberikan sinaran kepada kaum-kaum musyrikin. Jadi mereka silau nak menyerang orang-orang Islam. Subhanallah. Dan Nabi SAW tahu di sisi kaum muslimin itu ada sebuah bukit kecil, yang sekarang kita panggil dengan bukit pemanah atau Jabal Rumah, di mana tempat itu adalah tempat di mana menjadi kekuatan orang-orang Islam, tetapi pada masa yang sama juga boleh menjadi weakness point of orang-orang Islam. Sebab tu Nabi menghantar meletakkan 50 orang. Nabi mengatakan jangan ada pun yang turun dari bukit ini walau apa pun terjadi. Dia boleh jadi lebih strength, tapi boleh jadi lebih weakness spot kat situ. Subhanallah. Nabi dah pesan 50 orang, dan ini 50 orang pemanah ni laksana kita kata zaman kita ni macam sniper. Subhanallah, bukan sembarang orang yang boleh memanah. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah ni, mereka bukan mana satu-satu. Mereka mana letak sekali 3 panah keluar. 3, bukan 1. Macam mana mereka mana, wallahu a'lam. Begitu mereka punya keahlian mereka dalam memanah. Subhanallah. Baik. Jadi Nabi bilang pada mereka dalam ucapan nasihat baginda yang panjang yang telah kita dengarkan minggu lepas, secara ringkas Nabi mengatakan apa pun terjadi jangan kamu turun dari tempat ini. Sampai dah betul-betul dah habis, sampai Nabi atas keputusan antara sahabat kata kamu semua boleh turun, baru kamu turun. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pedangnya kepada Sayyidina Abu Dujadah yang terkenal dengan sifat angkuhnya di dalam peperangan sehingga mengejutkan pihak musuh. Beliau diberikan baginda pedang tersebut kerana telah berjanji untuk melakukan haknya dengan melawan musuh. Nabi SAW, kita dengar pada minggu lalu, baginda offer siapa yang nakkan pedang ni. Nabi mengatakan siapakah yang nak mengambil pedang ni dengan melakukan haknya, dengan haknya. Subhanallah, sahabat-sahabat Nabi yang senior, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu nakkan pedang tu, tapi Nabi tak berikan. Sayyidina Zubair bin Awwam sampai minta 3 kali. Yang minta Nabi ni bukan sembarang orang. Nabi punya kira pahlawan. Sayyidina Zubair bin Awwam ni ibarat Nabi punya bodyguard. Nabi punya bodyguard pun Nabi tak kasih. Subhanallah. Di antara yang minta tu dalam kitab sebagai kitab sirah mengatakan yang minta tu adalah Sayyidina Miqdad. Sayyidina Miqdad ini, Sayyidina Umar kata, aku atas dia seorang sama macam aku atas 1000 orang. Pada yang begini, yang minta dalam pedang Nabi ni bukan sembarang orang. Bukan just Zainah, bukan. Semua ni orang-orang yang ada kepahlawanan, tapi Nabi tak berikan. Nabi berikan kepada Abu Dujadah kerana dia mengatakan bahawa dia akan menggunakan pedang tersebut untuk melawan musuh-musuh sehingga membuat mereka kalah. Subhanallah. Nanti kita akan lalu kisah Abu Dujadah dalam peperangan Uhud nanti. Baik. Maka kita lanjutkan apa yang telah kita lalu minggu lepas. Apabila dua pasukan saling berhadapan, mana sudah hampir untuk terjatuh peperangan di pagi waktu duha pada hari Sabtu. Jadi kita tahu kita berangkat daripada Madinah hari Jumaat lepas asar. Jadi perang itu bermula pada hari Sabtu pagi. Subhanallah. Maka Sayyidina Abu Sufyan yang belum masuk Islam ketika itu berteriak, wahai sekalian kaum Aus dan Khazraj, jadi orang-orang Ansar, berikan kami ruang untuk berhadapan dengan anak-anak pakcik kami, sementara kami akan beredar daripada kamu semua. Maknanya hari ni, sekarang ni kami hanya nak
berdepan dengan kita punya kaum puak saja. Kita tidak ada hubungan dengan kamu wahai Aus dan Khazraj. Kami tidak ada hubungan dengan kamu wahai orang-orang Ansar. Yang kita ada benda yang kita nak selesaikan ni dengan orang-orang Muhajirin. Anak-anak pakcik kami ni maknanya ni semua saudara mara ni. Semua daripada kaum Bani Hashim, Bani Muttalib dan sebagainya. Kaum Quraisy lah pendek kata. Subhanallah. Sementara kami akan beredar daripada kamu semua. Bermakna kita punya bisnes dengan kaum Quraisy saja, dia tak ada hubungan dengan kamu semua. Subhanallah. So ini yang aku suka kata. Setelah itu, seorang lelaki daripada kaum musyrikin muncul di atas untanya dan memanggil untuk berduel atau bertanding dengan memanggil sebanyak 3 kali. Keluar seorang lelaki daripada kaum musyrikin mengajak untuk bertanding. Yang kita sedia maklum seperti mana kita bahaskan waktu perang Badar, di mana peperangan zaman dahulu itu akan diadakan pertandingan dahulu, duel. Subhanallah. Bertanding dengan memanggil sebanyak 3, maka dia memanggil sebanyak 3 kali. Subhanallah. Baik. Maka Sayyidina Zubair keluar menghadapinya. Beliau langsung melompat dan bertarung dengannya di atas unta tersebut. Ketika itu baginda berkata, orang yang berada di atas tanah akan terbunuh. Jadi Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, beliau ni adalah, kita dengar tadi bodyguardnya Nabi SAW. Jadi bila dipanggil 3 kali tak ada orang yang jawab, maka Sayyidina Zubair yang keluar. Subhanallah, bertarung dan langsung melompat di atas unta musuh tersebut. Baik. Maka Nabi ketika melihatkan pertandingan itu berlaku, Nabi mengatakan orang yang berada di atas tanah yang akan terbunuh. Akhirnya jatuhlah si musyrik itu bersama Sayyidina Zubair pun ikut terjatuh. Namun jatuh di atas orang musyrik itu dan langsung membunuhnya. Dia advantage ada dekat Sayyidina Zubair. Sayyidina Zubair berada di atas orang musyrik tersebut, langsung menebas kepalanya. Subhanallah. Baik. Melihatkan itu, baginda bersabda, bagi setiap Nabi itu ada pembantu, dan pembantuku adalah Zubair. Maknanya pembantu sini macam bodyguard lah. Ikut Nabi Hawari, Waharawi Zubair, Nabi kata. Setiap Nabi itu ada pembantu, dan pembantuku adalah Zubair. Maka Sayyidina Zubair lalu kembali ke barisan tentera muslimin. Subhanallah. Kemudian pihak musuh menghantar lagi seorang untuk berduel yang bernama Talha bin Abi Talha. Dia meminta kepada tentera muslimin berulang kali untuk berduel, tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Pun sama juga. Kerana kalau kita melihat pada mingguan lalu Nabi mengatakan tidak ada orang yang boleh untuk berperang melainkan dengan izin Nabi. Nabi kata boleh kasih green light baru semua berperang. Subhanallah. Pasal Nabi betul-betul nak atur ni strategi. Ni musuh ada 3,000, kita cuma ada 700 orang. Kalau main pedal je kalah. Subhanallah. Baik. Kemudian dia berkata, wahai pengikut Nabi Muhammad, kamu mendakwa bahawa orang yang kamu bunuh akan masuk neraka, dan orang yang kami bunuh akan masuk syurga. Dalam riwayat lain dia berkata, kamu mendakwa bahawa Allah akan mempercepatkan kami dengan pedang kamu ke neraka, dan mempercepatkan kamu dengan pedang kami ke syurga. Dia mengatakan, kamu mengatakan bahawasanya orang yang kamu bunuh akan masuk neraka. Obviously, pasal dia masih dalam kekafiran. Dan orang yang kami bunuh akan masuk syurga kerana mati dalam jihad fisabilillah, masuk syurga bulat-bulat. Subhanallah. Dan dalam riwayat mengatakan, kamu mendakwa bahawa Allah akan mempercepatkan kami dengan pedang kamu ke neraka, dan mempercepatkan kamu dengan pedang kami ke syurga. Subhanallah. Jadi dia masih lagi nak, bahasa kita macam nak cabar orang-orang Islam. Kamu ni senyap. Jadi dia sengaja melontarkan kata-kata yang sengaja untuk trigger orang-orang Islam ketika itu. Baik. Apakah ada di antara kamu yang akan mempercepatkan aku dengan pedangnya ke neraka? Demikianlah cabaran yang diungkapnya yang sengaja untuk mempersegakan pasukan muslimin. Jadi dia sengaja nak memperolok-olokkan orang-orang Islam ketika itu. Dia mengatakan, ada tak di antara kamu yang nak mempercepatkan aku masuk ke neraka dengan pedangnya? Ini bahasa kita cari pasal. Memang cari pasal, tapi salah tempat cari pasal. Contoh ni salah tempat. Subhanallah. Baik. Maka keluarlah Sayyidina Ali lalu berduel dengan Talha. Sayyidina Ali sempat memukul kakinya dengan sekerasnya sehingga putus kakinya dan terlihat kemaluannya ketika ini dah jatuh ni, kaki dah putus ni, kain tersilap. Subhanallah, kain tersilap. Baik. Sayyidina Ali lalu meninggalkannya.
sedangkan Talha belum mati lagi. Terlihat kemaluannya kerana Ali biarkan dia. Bagi dia bertanya, apakah yang menghalang kamu untuk membunuhnya? Sayyidina Ali menjawab, kerana dia telah menampakkan kemaluannya terhadapku sehingga aku merasa kasihan terhadapnya. Jadi Sayyidina Ali walaupun ketika itu masih muda, muda ni, main 20 lebih tahun. Subhanallah, di dalam berduel tu, bila ternampak sampai tersilap, nampak kemaluan dia dan sebagainya, kesian pula. Kesian ke pakcik ni suatu. Sampai ternampak lah dia punya agreement. Subhanallah. Jadi Sayyidina Ali kesian dan tinggalkan. Subhanallah. Lalu baginda bersabda, bunuhlah dia. Maka Sayyidina Ali kembali kepada Talha dan langsung membunuhnya. Dan Talha bin Abi Talha ini juga daripada kaum Bani Abdullah. Sama juga. Subhanallah. Setelah itu, pasukan musyrikin mengeluarkan lagi seorang pahlawannya yang bernama Utsman bin Abu Talha. Sedangkan pasukan kaum muslimin mengeluarkan pula seorang pahlawannya iaitu Sayyidina Hamzah. Dalam pertandingan itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu sempat menebas tangan Utsman hingga ke paras bahu lalu membunuhnya. Lagi sekali keluar lagi sekali pagi. Subhanallah, Nabi menghantar Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Baik, mati lagi wakil orang-orang musyrikin. Juga adiknya Talha bin Abi Talha. Tadi abang dah mati, sekarang adik pun mati juga. Kemudian pasukan musyrikin mengeluarkan lagi seorang pahlawannya yang bernama Abu Sa'id bin Abi Talha. Lagi sekali juga adik-beradik. Sementara kaum muslimin mengeluarkan pula seorang pahlawannya yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, lalu membunuh Abu Sa'id dalam masa yang sebentar. Sekejap dia dah settle. Subhanallah. Baik. Pasukan musyrikin masih lagi mengeluarkan pahlawan-pahlawannya sehingga 12 orang dan semuanya mati dibunuh kaum muslimin. Kalau kita melihat menyingkap dalam peperangan Badar itu, mereka menghantar 3 orang saja. 3 orang. Orang muslim pun keluarkan 3 orang. Tapi dalam peperangan Uhud ni mereka keluarkan 12 orang. Pasal mereka tak percaya yang ni 12 ni bukan sembarang orang. Ini semua ni family member yang semua daripada Bani Abdullah yang memang ditugaskan untuk memegang bendera musyrikin ketika itu. Di zaman dahulu, kalau bendera tu dah jatuh, bermakna kuasa dia kalah. Yang pegang bendera tu kalau mati tak disambung oleh orang lain, kalau bendera tu jatuh terus, boleh kuasa pasukan tu kalah. Subhanallah. Jadi ni semua 12 orang ni semua 12 yang memegang bendera tersebut. Subhanallah. Baik. Setelah pertandingan selesai, Sayyidina Abu Sufyan berpesan kepada pasukan yang memegang bendera daripada kaum Bani Abdullah. Pesan lagi Abu Sufyan tengok pada Bani Abdullah. Ini bermakna satu-satu daripada Bani Abdullah ni mati. Maka Abu Sufyan berkata, wahai Bani Abdullah, sesungguhnya kamu meninggalkan bendera kami pada peperangan Badar sehingga kami mengalami kekalahan seperti yang telah kamu ketahui. Dan orang yang memegang bendera akan sentiasa didatangi manusia dari berbagai arah. Jadi Abu Sufyan ni try to cakap talk sense dengan kaum Bani Abdullah ni. Baik, pasal satu-satu dah mati ni. Jadi Abu Sufyan kata, orang yang pegang bendera ni dia kira risky position. Pasal dia akan diserang daripada setiap arah. Subhanallah. Baik. Ingatlah jika bendera itu jatuh, maka pasukan kita juga akan kalah. Sekarang aku serahkan kepada kamu. Apakah kamu tetap ingin menjaga bendera perang atau kamu ingin membiarkan kami saja yang mengendalikannya agar kami dapat melindunginya? Jadi Bani Abdullah ni ditawarkan oleh Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu. Abu Sufyan kata, kamu nak jaga bendera ni? Masih kuat? Masih lagi sanggup? Atau kamu nak biarkan kita saja yang settlekan? Tukar orang lah, tukar puak lah. Subhanallah. Baik. Bani Abdullah berkata, kami akan serahkan bendera itu pada kamu sehingga esok kamu akan melihat bagaimana kami berperang. Maknanya nak beritahu pada Abu Sufyan ni, kita akan serahkan kepada kamu, tapi kamu akan lihat macam mana kita perang nanti. Pasal ni Bani Abdullah, bila mereka ni diberikan tanggungjawab menjaga bendera kaum musyrikin, maknanya mereka pun bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang, bukan orang yang tak tahu berperang, bukan orang yang tak tahu pegang pedang, tak. Mereka ni orang pahlawan juga.
Sebab tu mereka ini diberikan tanggungjawab untuk membawa bendera kaum musyrikin ketiga itu. Subhanallah. Baik. Ketika pembawa bendera kaum musyrikin iaitu Talha bin Abi Talha mati, baginda dan para sahabat bergembira kerana ia bersesuaian dengan mimpinya baginda tentang Saiful Qibaish, di mana baginda memberitahu bahawa aku akan membunuh kibasnya pasukan tersebut. Dan ternyatalah ini kibasnya kerana dia bertugas sebagai pembawa bendera kaum musyrikin. Nabi apabila melihat, orang-orang Islam apabila melihat Talha bin Abi Talha, seorang daripada kaum Bani Abdiddar yang membawa bendera tersebut mati, mereka ni faham ini adalah tanda atau tafsiran mimpinya Nabi SAW pada malam Jumaat tempoh hari. Kita dah lalu waktu kita bahaskan dengan awal-awal perang Uhud ni. Subhanallah. Untuk pengetahuan jemaah sekalian, kita ada recording. Jadi mereka-mereka yang tertinggal ataupun nak revise balik, nak dengar kembali, boleh refer balik kepada YouTube milik Abdul Razak, MAR TV kalau tak saya, MAR TV. Jadi boleh tengok balik. Jadi kalau siapa yang tengok balik boleh tahu bahawasanya sebelum Nabi SAW keluar daripada Madinah pada malam Jumaat itu, Nabi bermimpi. Dan di antara mimpi Nabi itu, Nabi melihat Nabi membawa seekor kibas itu tersebut. Dan Nabi akan membunuh kibasnya orang-orang musyrikin. Dan dimaksud kibas itu adalah orang yang menjaga kaum musyrikin, iaitu menjaga benderanya kaum musyrikin. Subhanallah. Baik. Ketika kedua pasukan hampir bertempur, berdirilah Sayyidatina Hindun, juga belum masuk Islam, isterinya Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu, di tengah-tengah kaum wanita yang lain yang sedang memukul rebana untuk mengobarkan semangat pasukan musyrikin dengan syairnya yang berbunyi, "Majulah wahai Bani Abdiddar, majulah wahai pembela barisan belakang, pukullah mereka dengan pedang-pedang kamu yang tajam." Mungkin saya terjemahkan ini tak macam syair pun, macam biasa je, tapi dia bahasa Arab lah. Saya terjemahkan sedikit. Saya tak tahu macam nak ulangkan bahasa dia. Bedal sudah lah. Subhanallah. Alam kuliah sini yang Hindun ni dia mengubarkan semangat dengan melantunkan syair-syair ni. Baik. Apabila Sayyidatina Hindun mengucapkan syair-syair yang demikian, beliau disambut oleh para wanita yang lain yang berada di belakangnya dengan berkata, "Jika kamu semua berjalan terus menemui musuh, maka kami akan menolak kamu dan membentangkan bantal. Tetapi jika kamu mundur, maka kami akan meninggalkan kamu dengan tanpa penyesalan." Maknanya, in one side kasih semangat, di other way kasih warning. Kalau kau kalah, kita tinggalkan kau. Kita cerai. Maknanya itulah, kita cerai. Belum perang dah cerai, kita cerai. Tapi kalau menang, kita kasih sama-sama. Subhanallah. So ini sebab tu orang-orang musyrikin dahulu, di zaman Nabi SAW, orang-orang wanita ni memang mereka ikut perang sebahagian kecil mereka, tapi bukan untuk bersama menempuh berperang dengan musuh, tapi untuk merawat orang-orang Islam yang sakit. Dan juga pihak orang-orang musyrikin pula adalah mengubarkan semangat orang-orang musyrikin, bermain gendang dan sebagainya. Ada yang berjugit dan sebagainya, dan ada sampai mereka itu berada di situ kerana menawarkan dirinya buat orang-orang musyrikin untuk berzina, na'udzubillah. Sampai begitu sekali. Subhanallah. Hubungan orang-orang perempuan berikan ketiga itu. Baik. Selanjutnya, pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin pun bermula dengan hebatnya. Ketika itu di antara mereka yang berada di barisan paling hadapan adalah Abu Dujana dan Sayyidina Hamzah. Dia sedia maklum bahawasanya Sayyidina Abu Dujana ini dah bawa pedang Nabi. Jadi kalau dia stay kat belakang, bermakna memang nak simpan pedang tu. Dan kita tahu bahawa Sayyidina Abu Dujana ini memang berperang dengan belagak, menunjukkan kesombongan kepada orang-orang musyrikin. Baik, beliau berada di baris hadapan bersama dengan Sayyidina Hamzah. Sebelum itu, ketika baginda menyerahkan pedang milik baginda kepada Abu Dujana, Sayyidina Zubair berkata, "Demi Allah, aku ingin melihat apa yang Abu Dujana lakukan dengan pedang." Ini sepupu Nabi ni, Sayyidina Zubair. Bermakna daripada masa yang sama pula bodyguard Nabi. Jadi dalam bahasa kita, bahasa secara umumnya,
kalau bodyguard tu bermakna selalu diberikan senjata yang paling bagus biasanya. Jadi lepas tu yang kita mengatakan kali minggu lepas bahawa Sayyidina Zubair mengatakan kepada para sahabat, sepatutnya aku ni sepupu Nabi, sepatut aku yang dapat, tapi aku tak dapat. Jadi itu Sayyidina Zubair kata, aku nak tengok apa yang Abu Dujana boleh buat dengan pedang nanti. Subhanallah. Baik. Ketika itu kata Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, aku mendapatinya mengambil kain serban berwarna merah, lalu diikat di topi besinya. Di kain tersebut tertulis, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang telah dekat. Dan di sisi lain kain tersebut tertulis, pengecut di dalam peperangan adalah tercela, dan siapa yang lari tidak akan selamat daripada api neraka. Katanya ini adalah serbannya Abu Dujana ketika itu, diikatkan di topi besinya. Di sisi kain yang lain mengatakan pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang telah dekat. Nasrul minallahi wa fathun qarib, berbahasa Arabnya. Pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang telah dekat. Dan dalam sisi yang lain, pengecut dalam peperangan adalah tercela, dan siapa yang lari dari berperang tidak akan selamat daripada api neraka. Subhanallah, orang-orang yang berperang dicabut. Baik. Ketika itu orang-orang Ansar berkata, sesungguhnya Abu Dujana telah mengikat serban kematian. Kerana mereka mengatakan, jika Abu Dujana telah mengikat seperti itu, maka tidak ada seorang yang beliau jumpa melainkan akan dibunuhnya. Sehingga jika pedangnya kumpul, beliau akan mengasahnya dengan batu, dan beliau akan terus berlawan dengan musuh sehingga bengkok pedangnya seperti sabit. Jadi orang-orang Ansar ini memang kenal Abu Dujana, dan beliau ni memang daripada golongan orang-orang Ansar. Orang Ansar ni, mereka mengatakan kalau Abu Dujana dah ikat serban macam itu, warna merah lagi, di atas topi besi lagi, serbannya itu, maka mereka mengatakan ini adalah serban kematian. Bermakna ini amber lah. Kau siap, kau jumpa aku, nyawa kau hilang. Macam itulah nak bahasanya. Subhanallah. Sehingga dia mengatakan jika pedang terkumpul, beliau akan mengasahnya dengan batu. Sempat, walaupun tengah berperang, sempat nak asah juga, kasi terjam. Dan kalau bengkok, dia akan terus lawan dengan musuh sehingga bengkok pedangnya seperti sabit. Baik, dah bengkok betul lagi. Subhanallah. Baik, dan itulah keadaan Abu Dujana dalam peperangan Uhud. Maka ketika peperangan Uhud, ada seorang lelaki musyrik yang tidak meninggalkan mana-mana lelaki yang kami yang terluka, melainkan dia akan menyegerakan kematiannya. Bermain dalam peperangan Uhud, ada seorang orang yang tinggi besar, yang dia ni pantang nampak orang-orang mana yang agak cedera, dah habiskan nyawa terus. Orang lelaki daripada lelaki musyrik ni. Baik. Ketika aku melihat lelaki itu, aku langsung berdoa agar dia dipertemukan dengan Abu Dujana, dan ternyata doa aku dikabulkan Allah. Jadi Sayyidina Zubair ni radhiyallahu anhu, ada mengatakan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, ada dua riwayat mengatakan bahawasanya aku tak nak benda lain, aku nak tengok apa yang Abu Dujana buat dengan pedang. Seorang ada sibuk perang, dia ada sibuk tolong ni Abu Dujana. Tak tahu lah dia duduk kat mana, tak tahu. Tapi itulah ceritanya yang diluahkan oleh sahabat ni. Jadi aku bila melihat lelaki ni yang selalu membunuh orang-orang Islam ketika itu, maka aku mengatakan aku haraplah berdoa agar mana dia itu berjumpa dengan Abu Dujana. Baik. Aku melihat Abu Dujana berdiri di hadapan lelaki musyrik itu dengan keyakinan. Tadi awal mereka berjumpa. Abu Dujana berdiri di hadapan lelaki musyrik itu dengan keyakinan. Maka mereka saling memukul antara satu dengan yang lain, sehingga pedangnya tersepit di antara baju besi Abu Dujana. Jadi maknanya bila lelaki musyrik ni pukul, pedang dia stuck kat dia punya perisai, kat shield dia atau kat baju besinya. Jadi dia stuck tu bermakna pedang dia tak ada. Dan lelaki musyrik itu langsung melarikan diri. Bila pedang dah tak ada, terselip kat baju orang, lari. Orang musyrik ni lari. Baik. Abu Dujana mengejarnya sehingga menetap kepalanya dari arah belakang sehingga terbelah dia. Sempat Abu Dujana kejar balik, dapat mana dapat kat belakang kepala juga, pecah juga. Subhanallah. Kita kalau ada kat situ violent betul perang. Subhanallah. Apa dapat sebat, putus-putuslah. Subhanallah. Itulah keadaan peperangan. Jadi Abu Dujana sempat selesaikan, ini orang lelaki. Baik.
Abu Dujana seperti mengetahui bahawa aku sedang memperhatikannya berlawan menggunakan pedang baginda. Lalu menoleh kepadaku seraya berkata, apakah aku sedang melakukan haknya pedang ini? Maka aku berkata, benar, dan sememangnya engkau layak menerima pedang. Abu Dujana macam tahu-tahu je Sayyidina Zubair bin Awam sedang teropong dia. Subhanallah. Jadi tulis ni, kalau bahasa kita macam, betul tak berapa? Jadi itulah bahasa kita. Subhanallah. Dan akhirnya kata Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, benar, dan memangnya engkau layak menerima pedang itu. Maknanya dalam bahasa kita, bila Sayyidina Zubair dah melihat Abu Dujana mampu melakukan begitu terhadap musuh orang-orang musyrik, dia rasa tenanglah. Maknanya memang layak pedang itu diterima oleh Abu Dujana. Baik, so ini kisah Abu Dujana dalam peperangan. Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau ni juga adalah seorang pahlawan. Kita dah dengar tadi beliau adalah bodyguard Nabi SAW. Nanti kita akan dengar nanti, kalau tak saya dalam peperangan Khaybar, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berjumpa dengan seorang Yahudi yang tingginya macam pokok kurma, tapi dapat kalahkan. Maknanya Sayyidina Zubair bin Awam ni tak ada macam kata 50-50 lah, nak pergi berjumpa ke tidak, nak pergi bunuh ke tidak. Lepas tu dalam peperangan Uhud ni, satu ketika Nabi SAW sedang mengajikan pasukan kaum muslimin diserang. Nabi melihat ada seorang musyrikin yang besar, yang tinggi besar. Nabi mengatakan pada para sahabat, ada tak di antara kamu yang boleh menolong aku membunuhnya? Sahabat semua senyap. Pasal ini orang yang tinggi besar, dia naik kuda lagi. Kita tahu bahawasanya orang-orang musyrikin yang pergi ke peperangan Uhud ni, mereka ni lengkap. Head to toe ni semua komplit. Peralatan perang semua komplit. Semuanya ada. Subhanallah. Jadi bila orang musyrik yang besar ni, dia ni atas kuda ni, bermakna ni kuda ni kalau kita nak menumpaskan dia, nak terbalikkan dia susah ni. Dan ada tinggi, lepas tu naik kuda lagi. Nabi tanya kepada para sahabat, ada tak siapa di antara kamu yang nak pergi tumpaskan dia, nak pergi bunuh dia? Sahabat senyap. Semua tengok muka dia, Aku dah kecil, kau dah pergi. Aku pendek. Subhanallah, tolak dia. Nabi SAW ketika itu, sahabat tanya 3 kali. Sahabat senyap. Subhanallah. Setelah itu, saya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu langsung bangun, ya Rasulullah, saya nak pergi bunuh dia. Saya pergi. Nabi mengatakan dalam riwayat tersebut, kalau anda kata Zubair tak bangun, saya aku akan pergi bunuh lelaki tersebut, kata Nabi. Maknanya apa? Nabi tak peduli ada besar ke kecil, tak peduli lah. Ini perang-perang. Nabi SAW orangnya kita tahu bahawasanya orang yang terbaik. Tapi bila masuk peperangan, dah totally different. Now different situation. In stress moment, subhanallah. Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, bila aku jumpa dengan lelaki musyrik itu, memang tidak ada ruang untuk aku bunuh dia. Tak ada. Ni head to toe ni, cover semua ni. Baju besi, semua komplit. Cuma, the only place yang ada dekat tengah-tengah sini, kosong. Dia tak ada cover. Pasal kat mata sini. Dulu tak ada cermin mata. Dulu tak ada cermin mata lagi. Tak ada sunglass lah. Jadi kat situ lah saya mengatakan, aku melemparkan tombak aku dah betul-betul kena kat tengah-tengah sini. Tembus muka. Habis cerita. Subhanallah. Jadi nak beritahu kat sini, sifat pada sahabat radhiyallahu anhu, mereka ni memang berjuang dan menunjukkan sifat pahlawan mereka dalam perang. Baik. Selain Abu Dujana, ada juga seorang sahabat yang menyerang dengan hebatnya, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ini kita memang sedia maklum, beliau ni adalah singanya Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi dalam peperang ni, ketika beliau bertemu dengan seorang musyrik yang bernama Sibak bin Abdul Uzza, beliau berkata kepadanya, mendekatlah wahai anak kepada seorang perempuan yang mengkhitankan bayi perempuan. Kerana ibunya bernama Ummu Anmar, hamba perempuan dari Syarif, merupakan seorang yang melakukan khitan di Mekah. Jadi memang dikenal Sibak bin Abdul Uzza ni, mak dia ni tukang sunatkan budak-budak perempuan. Jadi Sayyidina Hamzah ni sengaja nak provoke dia lah, sengaja nak trigger si Sibak ni. Subhanallah. Kita kalau melihat dalam catatan sejarah, mereka dalam peperangan Uhud ni, the first round ni, kita masih dalam perlawanan pertama, fokuskan ini 2 orang saja, Sayyidina Abu Dujana dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kerana terselah keberanian mereka. Meanwhile, sahabat-sahabat Nabi yang lain juga berperang. Cuma mereka ni stole the limelight kat situ.
waktu di first round. Subhanallah. Lain berperang, tapi ni first round ni Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Abu Jahal yang keluar, yang terlihat kepahlawanan mereka. Yang kisah yang kedua ni adalah daripada tentang Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dia ada jumpa dengan seorang musyrik, sengaja nak menyakitkan hati dia. Sibak bin Abdul Uzza. Baik. Kemudian apabila seorang demi seorang pemegang bendera, maknanya bila Sayyidina Hamzah dah jumpa dan cakap dengan dia, mereka berlawan antara satu dengan lain dan mati Sibak ketika itu. Baik. Kemudian apabila seorang demi seorang pemegang bendera Quraisy gugur sehingga lebih daripada 10 orang daripada Bani Abdullah yang telah mati kerana memegang bendera tersebut. Ini maknanya walaupun tadi kita dah dengar duel 12 orang mati, tapi continuously Bani Abdullah masih nak pegang juga tu bendera. Maknanya mereka tahu tugasan tersebut ni tugasan yang sangat berbahaya. Dalam sebuah riwayat lain mengatakan bahawasanya apabila tercetusnya peperangan Uhud, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hamzah cuma aim itu bendera je, lain pun tak peduli. Pasal itu bendera jatuh, mereka kalah. Senang, habis cerita. Jadi apabila seorang demi seorang, kenapa saya sebutkan seorang demi seorang? Kerana namanya banyak. Lepas ini sambut sehingga lebih dari 10 orang dah mati daripada banyak budak. Baik. Mereka tahu bahawa setiap yang memegang bendera ini pasti akan dicari oleh pasukan kaum muslimin. Maka ketika itu pasukan kaum musyrikin sudah menjadi kucak kacir, termasuk Abu Sufyan sendiri sudah mula takut dan langsung lari ke belakang. Jadi bila bendera jatuh sambut. Lama-lama banyak Abdullah ni sedar. Mereka sedar apa? Mereka tahu kalau kita keep on nak pegang ni bendera, lama-lama kita mati. Jadi bila the last one, bila ni bendera jatuh, banyak budak sudah surrender. Bila aku tak nak mati lah, kau pergilah ambil, kau lah pergi ambil, kau lah ambil, semua tak nak ambil. Pasal apa ni? Kalau ambil kena serbu ni kalau ambil kena serbu. Subhanallah. Bila Abu Sufyan sendiri sebagai panglima perang nampak bendera jatuh, dia pun sudah takut, dia pun nak retreat, langsung lari ke belakang. Baik. Malah semua kaum musyrikin sudah mula berundur dan masing-masing menuju ke arah gunung tanpa mempedulikan kaum wanita dan harta mereka yang dibawa bersama. Masing-masing lagi. Suami-suami tinggalkan isteri. Abu Sufyan dia lari ke gunung, Hindu Sayyidatina Hindu dibiarkan kat bawah. Kau bebas salah, pernah itu. Bahasa kita lah. Semua dah run for your life. So ini adalah masih lagi dalam first round of perang Uhud. Dia tak ambil masa yang lama bila berlaku perang Uhud ni. Waktu tu sudah hampir orang-orang kafir ni kalah. Tak memerlukan masa yang lama untuk sampai kepada kekalahan orang musyrikin ketika itu. Ketika itu kaum wanita terus mengucapkan yang tidak baik terhadap mereka kerana sifat mengecutnya, kerana mereka ditinggalkan oleh kaum mereka sendiri. Jadi orang-orang perempuan yang ada ketika itu 15 orang, ini 15 ini langsung memaki hamun ni suami-suami mereka ni. Habis semua kena maki. Mengucapkan yang tidak baik, mencaci mereka kerana sifat pengecut mereka dan kerana mereka kena tinggal sendiri kat situ. Tapi siapa nak aku? Siapa nak samakan aku? Subhanallah. So mereka kena tinggal. So in other way, mereka mengamuk pasal kena tinggal lah sebenarnya, bukan pasal benda lain. Baik. Jadi mereka ditinggalkan. Kemudian kaum wanita juga mengikuti kaum musyrikin yang lain lari ke gunung untuk mendapatkan perlindungan sehingga tersingkap betis-betis mereka. Pasal mereka nak kena angkat kain nak naik gunung ni. So ini yang berlaku, keadaan orang-orang musyrikin sudah mula kucak kacir. Subhanallah. Orang-orang Islam terus menyerang ni. Bermakna mereka makin push orang-orang musyrikin away, push mereka ke belakang. Baik. Ketika itu kalimat yang diulang-ulang oleh pasukan muslimin adalah amin. Jadi matilah. Sementara kaum musyrikin tidak berhenti berkata wahai Lata, wahai Uzza. Orang-orang musyrikin ni, orang-orang Islam yang kejar orang-orang musyrikin ni sampai nak pergi ke gunung ni, mereka berkata amin. Matilah kau. Kalau bahasa kita mampu lah kau. Jangan lagi lari. Mana kau nak lari?
Macam kita nampak lipas, ambil shelter spray. Yang mana kau nak lari lipas? Mana kau nak lari? Macam itulah agaknya. Jadi mereka asyik-asyik cakap ambil, mati kau. Subhanallah. Tak berhenti. Dan orang-orang musyrik pun, mereka ni sudah tahu mereka akan kalah. Wahai Lata, wahai Uzza, mereka punya berhala. Dan ada yang mengatakan bahawasanya Lata itu dahulunya adalah sebuah pokok yang mereka sembah. Wallahu a'lam. Kemudian dijadikan berhala. Ada yang mengatakan berhala mereka diletakkan di hadapan pokok tersebut. Dan Uzza pula adalah berhala yang berada di dalam Kaabah. Berhala mereka yang mereka sembah, yang mereka letakkan di dalam Kaabah. Kemudian mereka bawa pergi luar. So Tuhan mereka tak berjalan, kena angkat. Subhanallah. So mereka panggil di Lata dan Uzza. Baik. Ketika itu pintu kemenangan buat kaum muslimin sudah mula kelihatan. Walaupun belum lagi terbukti kemenangan, namun keberanian mereka walaupun berjumlah 700 orang sudah hampir menumpaskan musuh-musuh mereka yang hampir 5 kali ganda jumlah mereka. Jadi bermakna kira dah niat for victory lah. Dia dah hampir mengatakan pintu kemenangan ni dah memang terlambat terlihat ke situ. Kerana sifat keberanian mereka, keyakinan mereka, bimbingan daripada Nabi SAW, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, 700 orang ini sudah hampir mengalahkan pasukan yang hampir 5 kali ganda jumlah mereka. 3,000 orang. Subhanallah, hampir 5 kali ganda. Akan tetapi keadaan mula menjadi terbalik ketika sebahagian besar tentera muslimin mengejar musuh-musuh mereka. Jadi while majority of orang-orang Islam sedang mengejar orang-orang musyrikin terbunuh, ada yang berlaku. Dengan tidak disangka, sebahagian daripada mereka yang bertugas untuk tetap menjaga tempat yang terbuka di bahagian belakang di Jabal Rumah, iaitu bukit pemanah, mereka mula berselisih di antara mereka. Jadi bila orang-orang yang berada di atas bukit ini nampak orang-orang Islam sudah mula mengejar orang-orang musyrikin ni, bermakna di bawah ni dah kena sapu lah bagainya. So kena sapu dan kena halau ke arah gunung. Jadi orang-orang sahabat Nabi yang 50 orang ni yang berada di atas bukit tersebut sudah mula berselisih di antara mereka. Sebagian mereka berkata, untuk apakah kita masih menunggu di sini sedangkan musuh-musuh Allah telah mengundur diri? Sebagian mereka ni yang berada di atas bukit tersebut mengatakan, kita nak tunggu kat sini berapa lama lagi? Masa kita lah. Ini orang-orang musyrik ni sudah balik. Belakang ni, bawah ni sudah kena sapu. Orang sudah ke atas. Subhanallah. Jadi buat apa kita nak dekat sini lagi? Bawah ni dah tak perlu lah. Kita punya tugas dah habis. Perang dah habis ni. Walhal ketika itu perang belum lagi habis ni. Sedangkan musuh-musuh Allah telah mengundur diri. Mereka kata itu. Dan teman-teman kita juga sudah mula mengambil ghanimah para musyrikin. Jadi yang kejar-kejar yang kat belakang ni ada tukang pungut. Ini punya rantai ada lagi. Handphone. Apa gitu. Semua angkat. Pedang dia bawa, duit dia ada, bank card dia ada, credit card semua dia nak ambil. Tu yang kat atas ni ada macam merah. Oh, credit card ni kau dah ambil. Handphone ni kau dah ambil. iPhone 15 lagi kau dah ambil. Tapi apa hal? Jadi kat atas ni dah resah. Dia dah resah. Jadi dia kata, kita sekarang ni buat apa lagi, kita nak tunggu sini buat apa? Orang musyrikin dah lari. Dah retreat. Kita pula sibuk, kawan-kawan kita pula sedang ambil pengakuan. Kita pula ada tengokkan. Baik. Namun sebagian sahabat yang lain berkata, bukankah Rasulullah telah berpesan kepada kita untuk kita terus menetap di sini dan jangan meninggalkan tempat ini selagi belum ada perintah daripada baginda. Walaupun kita melihat baginda terbunuh sekalipun, maka janganlah kita meninggalkan tempat ini. So dia ada grup of sahabat mengatakan bahawasanya Nabi dah ingatkan kepada kita, apa pun terjadi kita tak boleh turun daripada ini bukit. Biar apa pun terjadi, sampai Nabi mengatakan kalau ada terbunuh sekalipun jangan turun. Jangan turun nak pergi tolong Nabi dan sebagainya. Jangan turun nak pergi tolong orang-orang muslimin yang lain, jangan, kata Nabi. Just remain dekat that position sampailah Nabi hantar utusan. Subhanallah. Jadi ini sahabat ni ingatkan pada sahabat yang lain yang sudah resah. Walaupun kita melihat baginda terbunuh sekalipun, maka janganlah kita meninggalkan tempat ini.
Nabi bila dah mengungkapkan, walaupun kamu melihat kami dibunuh sekalipun, maknanya tu dah kira dah maksimum tau. Dah maksimum. Maknanya kalau sampai terbunuh pun tak boleh turun, apalagi benda-benda lain. Subhanallah. Nabi dah beritahu kepada mereka. Jadi ni sahabat ingatkan, walaupun apa pun sampai Nabi terbunuh pun jangan turun dari tempat ni. Mereka yang nak meninggalkan tempat yang penting itu menyaut. Itu adalah benar. Tetapi kita juga tidak diperintahkan untuk menunggu di sini sesudah tentera musuh mengundurkan diri dan dikalahkan oleh Allah, kan? Jadi sahabat yang memang dah resam ni, mereka ni kata betul, memang Nabi suruh kita stay kat sini. Memang Nabi kata walaupun Nabi dibunuh tu, kita tetap kena stay kat sini. Tapi Nabi tak kata kalau musuh dah retreat ni kita tak boleh turun. Subhanallah. The point yang kurang, yang missing kat sini adalah perang belum berakhir lagi. Peperangan belum habis lagi, belum selesai. Jadi maknanya walaupun musuh ke belakang mengundur diri, maknanya still masih dalam peperangan. Maknanya belum kalah. Subhanallah. Jadi belum ada itu announcement lagi. Jadi itu yang dia mengatakan, tetapi kita juga tidak diperintahkan untuk menunggu di sini sesudah tentera musuh mengundurkan diri dan dikalahkan oleh Allah. The thing is adalah orang-orang musyrikin belum kalah lagi, belum habis, hampir kalah. Orang-orang muslimin hampir menang, tapi belum menang lagi. Belum menang lagi. Subhanallah. So ini yang perselisihan yang berlaku di antara mereka. Demikianlah mereka menerus berselisih dan berdebat kerana sebagai mereka hanya ingin menuruti kemauannya sendiri kerana melihatkan kemenangan yang sudah terbentang. Jadi mereka ni more motivate nak turun kerana mereka rasa kita dah menang lah 90%. Kita kata letaklah 99%. Pasal ni musuh dah balik ni, dah retreat ni. Subhanallah. Baik, jadi kemenangan ni sudah terbentang, tinggal kita nak lalu saja, sudah nak mendapatkan kemenangan tersebut. Jadi mereka masih lagi ada perselisih di antara mereka. Malaysia. Jadi kesambunglah cerita itu. Stay tune minggu depan insyaAllah. Wa sallallahu alaihi wasallam dan